Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, cikgu akan menerangkan topik 2.6 makanan kesihatan dan suplemen makanan. Makanan kesihatan dan suplemen kesihatan ialah makanan tambahan yang mengandungi vitamin dan mineral dalam bentuk pil, cecair atau minuman herba. Dasar keselamatan makanan kebangsaan. Dasar ini bertujuan untuk melindungi orang awam daripada yang pertama, risiko pengambilan makanan dan minuman yang mengancam kesihatan. Yang kedua, melindungi orang awam daripada makanan kesihatan dan suplemen kesihatan yang kesihatan tiruan. Seterusnya yang ketiga, dasar ini menggalakkan perdagangan makanan tempatan dan global. Pihak Berkuasa Kawalan Dadah ataupun PBKD, KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia pula diamanahkan untuk mendaftarkan dan memantau suplemen kesihatan dan ubat-ubat tradisional sebelum dipasarkan. Maksudnya segala macam suplemen dan juga ubat tradisional yang berada di pasaran mestilah berdaftar dengan pihak Berkuasa Kawalan Dadah. Bila telah diluluskan dan telah didaftarkan, jadi produk tersebut akan mempunyai pelekat dengan label dan kod QR, pelekat dengan label dan kod QR yang akan diletakkan pada botol ataupun kotak suplemen kesihatan dan ubat tradisional. Jadi sebelum kita nak beli segala macam produk ataupun suplemen kesihatan kan, pastikan ada pelekat dan label kod QR yang telah diluluskan oleh KKM. Selain wujudnya label dan kod QR, penekanan juga perlu diberi terhadap usaha meningkatkan kesedaran awam melalui pendidikan kepenggunaan. Selain daripada label dan kod QR, kesedaran awam juga perlu untuk memastikan kita dilindungi daripada makanan kesihatan dan suplemen kesihatan tiruan dan boleh mengancam kesihatan. Iklan dan kaedah pemasaran tentang mutu makanan kesihatan dan suplemen makanan sering mengelirukan dan menyukarkan pengguna sewaktu memilih makanan. Memilih makanan kesihatan yang bersesuaian dengan keperluan mereka. Jadi bagi melindungi kebajikan dan memudahkan proses pemilihan makanan pengguna, Kerajaan Malaysia mengawal mutu makanan melalui Akta Makanan 1983 dan juga Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Jom kita tengok Akta Makanan 1983 dan juga Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Akta Makanan 1983 merupakan Undang-Undang Malaysia yang dikuatkuasakan oleh kerajaan untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan berkaitan dengan penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan serta mengenai perkara yang berkaitan dengannya. Secara ringkas, mana-mana pihak yang menjual makanan beracun atau yang merosakkan kesihatan pengguna akan didenda atau dipenjarakan atau kedua-duanya sekali jika kesalahannya disabitkan oleh makanan pula dah oleh mahkamah. Ini adalah Akta Makanan 1983. Manakala Peraturan-Peraturan Makanan 1985 pula ialah undang-undang
yang digubal di bawah Akta Makanan 1983 yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak berkuasa tempatan bagi membantu orang ramai untuk memperoleh makanan yang selamat, berkualiti, bersih dan bebas daripada sebarang bahan pencemar yang beracun. Okey, mari kita lihat apakah antara perkara-perkara yang ada dalam Peraturan Makanan 1985. Peraturan Makanan 1985 menjelaskan bahawa setiap makanan perlu mempunyai label makanan yang mengandungi beberapa perkara. Antaranya ialah nama sebutan sebenar makanan ataupun nama makanan. Contoh roti, donat, ikan sardin, sebutan sebenar. Kemudian yang kedua, senarai ramuan. Ramuan yang digunakan dalam produk yang disusun mengikut berat dalam susunan menurun. Yang kedua, senarai ramuan. Yang pertama tadi apa? Nama sebutan sebenar makanan. Yang ketiga, arahan penyimpanan ataupun kaedah penyimpanan, ikut arahan penyimpanan yang disarankan. Contoh, selepas dibuka simpan di dalam peti sejuk. Contoh. Okey, yang keempat, maklumat pengeluaran. Contohnya seperti nama dan alamat penghilang. Contoh, syarikat ABC Sendirian Berhad, nombor 85, Jalan Berliku-liku. Contohlah, alamat, nama dan alamat penghilang. Yang kelima, akuan pemakanan, di mana akuan pemakanan ini menunjukkan kualiti pemakanan produk tersebut. Yang keenam, pelabelan makanan, iaitu maklumat mengenai kandungan pemakanan sesuatu produk. Yang ketujuh, penyataan aditif makanan, perlu menyatakan semua aditif ataupun bahan penambah kepada makanan yang dibenarkan. Contohnya yang kita dah belajar apa dia? Bahan pengawet, bahan pewarna, bahan perisa. So benda-benda ni kena dinyatakan. Yang ke-8, penyataan mengenai kuantiti ataupun berat ataupun isi padu. Maksudnya pada label makanan kena adalah, contoh beras, kena adalah beras 10 kilogram, 5 kilogram kan. Penyataan mengenai berat bersih atau isi padu atau bilangan minimum isi bungkusan makanan tersebut perlu dinyatakan. Dan yang ke-9 ialah penandaan tarikh luput. Pastikan bahawa makanan yang dipilih tidak melepasi tarikh luput. Kenapa kena ada tarikh luput? Untuk mengelakkan keracunan makanan. Ada 9 label ataupun 9 perkara yang perlu ada pada label makanan. Dan yang terakhir dalam video ini ialah status halal makanan. Sebagai orang Islam, mencari yang halal itu merupakan suatu kewajipan. Di Malaysia, status halal sesuatu makanan amatlah dititik beratkan. JAKIM ataupun Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dipertanggungjawabkan untuk memberi pengesahan status halal kepada produk makanan dan barangan gunaan Islam sejak tahun 1974. Pengesahan halal diberi dalam bentuk sijil, kemudian beserta logo halal. Inilah kalau kat Malaysia nampak je logo ini, maka kita pun yakin benda tu ataupun makanan itu halal. Sesuatu produk atau permis yang mendapat sijil halal bukan sahaja dijamin halal, malahan tayyiban, iaitu suci, bersih, selamat dan mengikut piawaian serta garis panduan halal yang ditetapkan. Baiklah, jadi secara rumusannya, cikgu ulang semula. Makanan kesihatan dan suplemen kesihatan ialah makanan
tambahan ya, yang mengandungi vitamin dan mineral, sama ada dalam bentuk pil, cecair atau minuman herba. Ada satu dasar yang kita namakan sebagai Dasar Keselamatan Makanan Kebangsaan ya, KKM ya. Dasar ini melindungi orang awam daripada risiko pengambilan makanan yang mengancam kesihatan, makanan kesihatan dan suplemen tiruan, serta menggalakkan perdagangan makanan tempatan dan global. Jadi cikgu ulang semula, setiap produk ataupun makanan kesihatan perlulah berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah ya. Setelah diluluskan dan didaftarkan, produk tersebut akan mengandungi ataupun akan mempunyai label dan kod QR ya, yang menunjukkan bahawa telah diluluskan oleh KKM. Okey, jadi Akta Makanan 1983 ini merupakan undang-undang yang melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan ya kepada pengguna lah ya. Dan peraturan makanan 1985 membantu orang ramai untuk memperoleh makanan yang selamat, berkualiti, bersih dan bebas daripada sebarang bahan pencemar yang beracun. Ada 9 contoh label makanan. Nama makanan, senarai ramuan, arahan penyimpanan, maklumat pengeluaran, akuan pemakanan, pelabelan makanan, penyataan aditif makanan, penyataan mengenai kuantiti berat ataupun isi padu, serta penandaan tarikh dan akhir sekali ialah status halal makanan. Okey, itu sahaja dalam video kali ini. Sekian, terima kasih.